Fokus dari Bumi Kenyalang mengenai projek Sarawak-Sabah Link Road Fasa 2. Pelaksanaannya bakal tingkatkan jaringan perhubungan di kawasan utara Sarawak. Terus saja bersama Mawin untuk perinciannya. Silakan. Baik Sahih, terima kasih. Projek pembinaan Sarawak-Sabah Link Road SSLR Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi. Projek tersebut melibatkan dana sebanyak 7.2 bilion ringgit yang diluluskan Kerajaan Persekutuan. Jabatan Kerja Raya Sarawak menerusi catatan di Facebook berkata projek itu melibatkan kerja-kerja pembinaan jalan baharu dan jalan sedia ada sepanjang 322 km. Ia akan dilaksana melalui 4 pakej secara reka dan bina dan dijangka siap dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Jalan berkenaan apabila siap kelak akan menghubungkan Bandar Lawas ke Bandar Limbang, seterusnya ke Pekan Mulu tanpa melalui negara Brunei Darussalam. Sebelum ini, Majlis Penyerahan Surat Setuju Terima Projek berkenaan telah diadakan di Pejabat Kementerian Kerja Raya di Ibu Negara dan disaksikan Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Jabatan Kerja Sarawak pula telah diberikan kepercayaan bagi mengawal, selia dan memantau pelaksanaan projek tersebut. Sementara itu, Datuk Seri Alexander menerusi hantaran di Facebook berkata, pandemik COVID-19 sebelum ini menyaksikan betapa pentingnya akses jalan raya bagi kawasan di utara Sarawak. Penutupan pintu sempadan negara Brunei ketika itu menyebabkan kawasan utara terputus hubungan dengan wilayah tengah dan selatan Sarawak serta telah mengibatkan pelbagai kesukaran. Menyedari situasi itu, kerajaan meluluskan 7.2 bilion ringgit bagi mewujudkan jaringan jalan raya kepada penduduk di kawasan utara. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri komited dalam memastikan kebakaran membabitkan lebih 100 hektar tanah gambut di kawasan Kuala Baram dapat diselesaikan segera. Ia bagi mengelak berlakunya jerebu teruk di utara Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin yang bertanggungjawab terhadap JPBB Miri dalam kenyataannya memberitahu kapal Bombardier milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah digunakan untuk memadam kebakaran di kawasan yang tidak dapat dicapai oleh pasukan operasi. Dalam pada itu, kapal Bombardier milik Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia juga tiba hari ini dalam membantu operasi pemadaman. Jelas Datuk Seri Lim, pemantauan berterusan akan dijalankan untuk mencegah kebakaran tanah gambut berikutan keadaan cuaca panas dan paras air di kawasan tanah gambut sangat rendah menyebabkan kebakaran mudah berlaku. Setakat pukul 3 petang tadi, kualiti udara di Miri masih berada pada tahap sederhana dengan bacaan indeks pencemaran udara di Institut Latihan Perindustrian Miri adalah 72 dan Miri 66. Baik, sebanyak 15 bot peronda telah dipersiapkan bagi kawalan keselamatan kawasan perairan di Sarawak bermula di Teluk Melano Sematan sehingga Kuala Lawas bersempena perayaan Hari Raya Aidilfitri kelak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta memberitahu fokus operasi pada kali ini menjurus kepada keselamatan di sempadan negara terutama di sempadan Indonesia-Malaysia di Teluk Melano Sematan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa majlis berbuka puasa bersama Polis Marin Wilayah Sarawak di Kuching. Selain itu, katanya penguatkuasaan ke atas Undang-Undang Perairan akan ditingkatkan, antaranya Akta Perikanan 1985 dan Ordinan Kapal Dagang. Terdahulu, beliau menyantuni pasukan Barisan Hadapan Polis untuk majlis berbuka puasa. Bersempena Hari Raya Aidilfitri, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak akan melaksanakan pelbagai operasi dan kempen-kempen keselamatan bagi memastikan pengguna jalan raya mematuhi undang-undang dan peraturan sedia ada. Pengarah JPJ Sarawak Norizan Jili berkata pihaknya juga akan mengadakan lawatan ke semua terminal bas bagi memastikan keselamatan para penumpang. Saya mohonlah pihak pemandu bila balik kampung nanti berhati-hati jalan raya agar kita selamat sampai ke destinasi. Ujarnya berdasarkan kajian dari pihak Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, kebanyakan kemalangan jalan raya disebabkan oleh kelalaian dan sikap pemandu. Justru pengguna jalan raya perlu berhemah serta mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengagihkan bubur lambuk dan topi keleda kepada penunggang motosikal bersempena program Ihya Ramadan anjuran JPJ Serike dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia di Serike.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak menyita 902 unit barangan elektronik kenderaan dalam serbuan ke atas sebuah gudang yang disyaki menjual barang tiruan di Taman Perindustrian Demak Laut, Kuching semalam. Pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin menerusi kenyataan media berkata kesemua barangan tersebut dianggarkan bernilai RM442,977. Barangan elektronik yang disita termasuk kamera papan pemuka, pembesar suara dan Android Car Player. Seorang wanita warga tempatan yang mengaku sebagai penyelia premis berkenaan turut ditahan dalam serbuan itu. Beliau memberitahu kes akan disiasat di bawah Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019. Ia merupakan nilai rampasan tertinggi tahun ini bagi kes Akta Cap Dagangan 2019. KPDN Sarawak memberi amaran keras terhadap mana-mana peniaga yang berkaitan supaya sentiasa mematuhi perundangan yang telah ditetapkan. Peniaga yang melakukan kesalahan boleh diambil tindakan di bawah Akta Cap Dagangan 2019 dan jika disabitkan boleh didenda tidak lebih RM10,000 bagi setiap barang-barang yang dipakaikan dengan salah cap dagangan berdaftar atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Seorang lelaki berusia 43 tahun ditahan polis berhubung satu kes khianat yang berlaku di sebuah bengkel membaiki alat penyaman udara di Jalan Hua Kiu Sibu Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili dalam kenyataan media berkata dalam kejadian pukul 12 tengah hari itu pemilik bengkel berkenaan telah didatangi seorang lelaki tidak dikenali yang bertindak memukul dan memecahkan cermin sebuah kenderaan dengan menggunakan parang. Suspek kemudian berjaya dikesan pihak polis dan ditahan berdekatan pintu gerbang Sibu. Polis turut merampas sebilah kerambit dan sebilah parang yang dijumpai dalam kenderaan yang dipandu suspek. Ujian air kencing juga mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Suspek kini ditahan reman dan disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Wan Junadi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi dijadual menyempurnakan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri Sarawak di Masjid Al-Mutakin bahagian Samarahan malam ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata majlis tersebut juga akan dihadiri Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Kira-kira 2,000 tetamu hadir pada sambutan kali ini yang bertemakan Sarawak Maju Makmur. Antara acara malam ini ialah solat maghrib dan isyak serta solat sunat tarawih selain bacaan Al-Quran berangkai dan tazkirah Al-Quran. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih.